Salam sejahtera semua pelajar-pelajar dan cikgu-cikgu. Hari ini saya akan bincang tentang topik pinjaman. Sebenarnya pinjaman adalah satu topik yang dikatakan agak susah. Jadi saya membuat keputusan supaya buat satu recording bagi semua pelajar-pelajar supaya lebih faham apakah maknanya pinjaman. Sebenarnya pinjaman dia merupakan satu liability jangka masa panjang. Liability jangka masa panjang atau liability bukan semasa. Akan tetapi sepatutnya apakah maknanya liability semasa dan liability bukan semasa? Liability bukan semasa ialah hutang yang penuh dijelas lebih daripada 1 tahun. Tetapi liability semasa merupakan hutang yang penuh dijelas atau diselesai dalam jangka masa 1 tahun. Jadi di sini kita terpaksa mengasingkan pinjaman kepada lebih daripada 1 tahun atau kurang daripada 1 tahun. Kita mula dengan contoh yang senang terdahulu. Katakan pinjaman 20,000. Pinjaman itu dibayar 10 ansuran. Maka pinjaman asas kita sepatutnya 20,000. Jadi liability semasa kita terpaksa guna 20,000 ini bahagi dengan 10 iaitu 2,000. Saya kena guna 20,000 tolak 2,000 menjadi 18,000. Kedua-dua liability semasa dan liability bukan semasa akan dicatat dalam PKK juga. Tetapi kategori liability semasa dan liability bukan semasa. Kita berbincang soalan selanjutnya supaya kamu lebih faham. Katakan pinjaman itu dalam 5 ansuran setiap tahun. Pinjaman asas kekal 40,000. Liability semasa kita akan guna 40,000 bahagi 5 menjadi 8,000. Dan liability bukan semasa menjadi 40,000 tolak 8,000 menjadi 32,000. Sahab-sahab suri sahaja ini. Nanti saya akan lanjut kepada soalan yang susah. Jadi sekarang masuklah soalan yang agak susah. Sebenarnya soalan ini berasas daripada nota saya sendiri. Okey? Katakan di sini. Perhati di sini. Dikatakan soalan susah sekarang. Tarik adalah sangat penting dalam soalan SPM. Jadi pelajar mesti selalu berhati-hati kepada tarik. Katakan di 1 Januari 2020. Sini sudah menjadi 31 Disember 2020. Maknanya dari sini ke sini sepatutnya sudah 1 tahun. Tarik ini dipanggil sebagai tarik impangan. Tarik impangan maknanya tarik kita sediakan impangan juga, sediakan untung rugi dan sediakan PKK. Dibayar dengan 10 ansuran setiap tahun. Pinjaman 13 Disember 2020 telah dijelas. So, maka 18,000 ini hanya tinggal berapa ansuran. Sebab kita bayar 10 ansuran bukan? Akan tetapi 2020 ini 1 tahun dia telah dijelas. Tolak 9, dia sepatutnya 10 tolak 1 = 9. Maknanya 18,000 ini hanya berbagi 9 ansuran. Sebab tahun 2010 telah dijelas. So dari sini kita nak cari pinjaman asas, kita terpaksa gunakan 18,000 ini bahagi 9 ansuran. Tarat dengan 10 ansuran。不好意思，扣音好不好？我在做这东西。OK。Jadi paginya sepatutnya 20,000. Yaitu pinjaman asas.
So dari sini, liability semasa kita terpaksa gunakan pinjaman asas ini bahagi 10 ansuran, maka dia berbagi 2,000. Senang sahaja. Dan dari sini, 18,000 ini ialah bagi pada saat 31 Disember 2020, kita terpaksa tolak 2,000 ini supaya dia menjadi 16,000. Okey. Dan kita tengok soalan selanjutnya. Semakin susah. Sila ambil perhatian. So, tarikh ini sampai tarikh ini, first step kita mesti kira. Supaya tidak menjawab soalan dengan salah, kita perlu berhati-hati. 1 Januari 2013 sampai 31 Disember 2014, 2015, maka sini sudah 2 tahun bukan? Maka dia sudah bayar 2020, oh sorry. Ni 改啦，等一下啊。2013, 2014, 2015. Dia sudah jelas dan bagi 2015 telah dijelas. Maka dia sudah bayar berapa tahun? 2020, 2013, 2014, 2015. 3 tahun dia telah menjelaskan hutang ini. So, maka sini berbagi berapa ansuran? 7 ansuran. Boleh faham? Again 1 January to 2013 sampai 15, ini dikatakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. So, telah bayar 3 tahun, 3 ansuran. Maka berbagi 7 ansuran. Jadi, nak kira pinjaman asas, kita akan gunakan 140,000 divided by 7 times 10 sebab 10 ansuran. Jadi dia menjadi 200,000. Maka liability sini senang. 200,000 bahagi 10, 20,000. Bagi 140,000 tolak 20,000 bagi 120,000. Begitu senang sahaja. Okey? Jawapan soalan akan semakin susah apabila kita buat jawapan. Okey. Sini kita tengok 1 July 2017 until 13 June 2020. So kita mula 1 Julai 2017 to 30 June. Lihat sini ya. 1 tahun lagi ialah 18, 19, 20. Jadi sini sudah menjadi 1 July 27 akhiri dengan 30 Jun tahun 18. So 19 tarikh ini 3 Jun 2020. So dia katakan Jun telah dijelas, maka dia sudah bayar 3 tahun. Bagi dia masih berapa tahun? Sini 8 ansuran, 8 tolak 3 baginya 5. Boleh faham? Jadi gunakan kalkulator, kita boleh dapat pinjaman asas dengan 114,000 divided by 5 sebab 5 tahun darab 8. $224,000. So, liability semasa 224,000 divided by 8. 28,000. Sini kita gunakan bagi dia 140,000 tolak 28,000. Kita dapati 112,000. Iaitu liabilities bukan semasa dan liabilities semasa. Okey, sekarang saya akan bincang soalan-soalan benar ditanya dalam soalan SPM. Saya akan gunakan soalan daripada
buku terbitan saya, iaitu SPM, Prinsip Perekaran Latihan Pengkukuhan. Dalam muka surat 38. Contoh 1. Okey. Kita berbincang di sini. Kita buat secara perlahan-lahan. 1920, 2001, 31st December 2001. Sini sampai sini. Pinjaman itu dibuat pada 1 Januari akan matang pada 31st December 2005. Supaya lebih berhati-hati kepada jawapan, saya terpaksa kira macam ini. 2001 sampai 31st December 2001. Tapi dia katakan 2005. 02, 03, 04, 05. Maka pinjaman itu sebenarnya dibayar 5 ansolan setiap tahun. Biasa saya nasihatkan pelajar berhati-hati kepada pinjaman sebab dia agak susah. Cuba buat sedemikian. Dan sini sampai sini 1 tahun. Maka pinjaman ini 20,000 ini kita gunakan 5 tahun sebab jumlah dia akan membayar 5 ansolan setiap tahun. Dia sudah bayar 1 tahun. Baki dia 4 tahun. Di sini juga kita akan lihat 5% ini. Ini adalah kadar bunga. Tapi I sort 1 by 1. So dari sini kita nak cari pinjaman asas. Kita gunakan 20,000 ini. 20,000 ini bahagi 4 darab 5. Bahagi 4 darab 5. 20,000 bahagi 4 darab 5, kita akan dapat 25,000. Dan liability semasa kita gunakan 25,000 bahagi 5 tahun. Dia akan menjadi 5,000. Jadi liability bukan semasa kita mesti gunakan baki pinjaman 20,000. Iaitu 20,000 kita tolak 5,000. Tolak 5,000. Jadi inilah liability bukan semasa 15,000. Okey? Jadi faedah atas pinjaman kita sekarang akan selesai. So, kita baca. Selesai pinjaman terdahulu, baru selesai faedah atas pinjaman. Okey, faedah atas pinjaman sini ialah 5%. So, sini sebenarnya ada 2 jawapan. Soalan ini agak keliru. Sebab biasa apabila kita kira pinjaman, kita akan gunakan 20,000 darab berapa persen? 5%. Dia menjadi 1,000. Dan telah dijelas, kita jelas 800. Maka belum bayar ini akan menjadi 2,200. 200 itu akan menjadi L plus, iaitu liability semasa di PKK tanpa dalam untung rugi. Sebenarnya, bagi soalan SPM, saya selalu berasa keliru tentang soalan dia. Cara ini sebenarnya katakan faedah dikira atas bagi hutang. Akan tetapi faedah mungkin juga akan dikira atas pinjaman bagi hutang atau bagi pinjaman. Ini cara dia. Tetapi soalan juga mungkin menyatakan faedah dikira atas pinjaman asal.
Iaitu ini ialah bagi hutang, bagi pinjaman. So jawapan kedua, so cara kedua, saya diketahui. So cara kedua sini guna 20,000 bukan? Sini kita akan gunakan 25,000. Taraf 5%. Jawapan dia akan berbeza. 1250. Telah bayar 800. Sini menjadi 450. Okey, jadi jawapan manakah patutlah dikatakan betul? Manakah patut betul? Sebenarnya saya tak boleh beri jawapan kepada kamu. Tapi according SPM, dia selalu guna pinjaman asal jawapan. Saya harapkan dalam soalan SPM dia akan terang. Okey? Ini saya tak boleh buat apa-apa keputusan. Bergantung kepada soalan. Kita baca soalan ini lagi. Jadi ada dua jawapan. Sebenarnya ini pernah berlaku pada SPM pada 1 tahun. Jawapan dia, skema dia, kedua-dua jawapan diterima. Tapi kita terpaksa baca soalan baik-baik. Okey? Jika dia ada menyatakan pinjaman asal atau juga digelar sebagai pokok pinjaman. So, kita terpaksa berhati-hati kepada jawab soalan. Okey. C. Soalan ini. Pinjaman itu dibuat pada 1 Julai akan matang 30 Jun. Bayaran pinjaman secara ansuran. Pokok pinjaman masih belum dijelas lagi. Maka dia sudah jelas ke? Dia belum jelas. So we read here one by one. 1 Julai 2001. Dia akan berakhir 30 Jun 2002. Dia sampai 2006. 03, 04, 05, 06. Jadi sini ialah 5 tahun. Maknanya sini sampai sini 5 tahun. Iaitu dia bayar 5 ansuran. Akan tetapi pokok pinjaman berakhir 30 Disember 2001 belum dijelas, maka ini ialah pinjaman asal. Sebab dia belum buat pinjaman. Maka pinjaman asal akan menjadi 30,000. 30,000. Liability semasa kita gunakan 30,000 bahagi 5 tahun. Kita akan dapati 6,000. Jadi liability bukan semasa kita gunakan 30,000 tolak 6,000, dia menjadi 24,000. Okey? Dan faedah atas pinjaman patut bayar. Kita akan gunakan pinjaman asal atau bagi kita gunakan pinjaman asal 30,000. Bagi saya, jika kamu tak tahu guna angka apa, guna angka impangan tugas sahajalah. Guna angka impangan tugas sahaja. Kecuali dia ada menyatakan. So saya akan gunakan 30,000 taraf 5%. Sebab sini sampai sini. Iaitu tarikh seimbang. 1 Julai hingga 31 Disember hanya 6 bulan. Tapi kita tidak melibatkan kiraan pinjaman sebab belum dijelas. Jadi sini apabila kita kira bunga, kita terpaksa taraf 6 bulan. And student, please remember one thing.
A very, very important thing. Faedah atas pinjaman kurang daripada 1 tahun, kita kira tempoh. Tetapi faedah atas pinjaman lebih daripada 1 tahun, maksimum taraf 1 tahun. Sebab prinsip atau antaian tempoh perakaunan, kita akan sediakan akaun setiap tahun. Maka faedah tidak patut bayar tidak boleh melebihi 1 tahun. Maksimum 1 tahun. Tapi kurang daripada 1 tahun kita kira 6 bulan. Katakan sini 1 tahun 6 bulan, saya kira 1 tahun sahaja. Tak boleh lebih daripada 1 tahun. Mesti ingatkan perkara ini. Okey, jadi saya akan gunakan 30,000 taraf 5% divided by 2 atau taraf dapat 750. Dan telah bayar ialah 550. Bagi dia 200 ialah L plus. Okay, saya harapkan kamu faham apa saya cerita. Again and again. Pinjaman lebih daripada 1 tahun, faedah maksimum kira patut bayar ialah 1 tahun. Tapi kurang daripada 1 tahun, kita kira tempoh. Okay? Sini, kita baca soalan. Ada beberapa soalan. Semua soalan semakin susah. So, 1 Julai 2010 sampai 30 Jun 2015. Jangan guna kira 10, 12, 11, 12, 13, 14, 15. Jawapan akan salah. Jangan tergiur. Gunakan kiraan. 1 Julai 2010 to 30 Jun 2011. Selepas 1 tahun. 12, 13, 14, 15. Jadi dia 5 tahun. Sini ya 5 tahun. 5 angsuran. Dan sini sampai sini berapa lama? 1 Julai hingga sini akan menjadi 1.5 year. Jadi pinjaman pada 1 Julai akan matang 30 Jun. Faedah dicas kepada pinjaman asas. Bayar pinjaman adalah secara angsuran. Maka sini kita akan guna 5 tolak 1.5, dia menjadi 3.5. So daripada kiraan sini kita antaikan dia sudah bayar walaupun dia tidak menyatakan. Sepatutnya dia soalan menyatakan, saya antaikan dia sudah bayar. Okay. Jadi saya guna 35,000 bagi 3.5 times 5, saya dapat 50,000, iaitu pinjaman asal. So, liability semasa saya akan gunakan 50,000 divided by jumlah tahun ialah 5 tahun, iaitu 10,000. Dan liability bukan semasa 35,000 tolak 10,000. Bagi dia 25,000. So, pinjaman si faedah dicas kepada pinjaman asal, iaitu pokok pinjaman. Pokok akan rujuk, dia bukan baki. Jika baki saya akan gunakan 35,000. Sekarang saya akan guna 50,000. Taraf berapa persen? Taraf 10%. Sebab sini 1,5 tahun bukan? Maksimum 1 tahun. Maksimum 1 tahun. Iaitu tadi nyatakan maksimum
1 tahun. Jika tempoh melebihi 1 tahun. Ini sangat penting. Biasa pelajar buat salah. Telah bayar 3,500. So belum bayar 1,500. Okey, senang saja. Dan kita baca soalan ini. Pelajar-pelajar tidak sihat boleh playback jika kamu tak dapat tangkap sebab I sudah beri awal, tahu awal soalan ini susah. Kita lihat sini. Pinjaman pada 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2050. Again, 1 Julai 2010 akan sampai 30 Jun 2011, 12, 13, 14, 15. 5 tahun juga. Dan sini sampai sini satu setengah tahun. Okey. Jadi pinjaman ini kita akan berbagi 5 tolak 1.5, 3.5 tahun. Okey. Jadi jawapannya sepatutnya kita gunakan 35,000 bahagi 3.5 times 5. Dia akan menjadi 50,000. Maka liability semasa akan jadi 50,000 bahagi 5, 10,000. Bagi pinjaman, kita akan gunakan 35,000 ini tolak 10,000. Dia menjadi 25,000. Dan kita tinggal pinjaman. Kita baca soalannya. Faedah dicas kepada bagi pinjaman. Bagi pinjaman rujuk kepada angka ini. Jadi pinjaman asal merupakan 50,000. See? Dia pokok ialah pinjaman asal. Tapi baginya merujukkan ini. Bagi yang belum jelas. 35,000. Jadi ada perbezaan dia. Mesti berhati-hati di sini. So, faedah atas pinjaman saya akan guna 35,000. Darab berapa persen? 10%. Sebab melebihi setahun, saya kira setahun sahaja. Kita dapat 3,500. 3,500. Dan di sini pinjaman telah dibayar ialah berapa? 3,000. Saya akan tolak 3,000. Belum bayar ialah 500. 500 ialah L plus. Liability semasa dan plus. Okey. Lagi beberapa soalan. Saya cuba buat beberapa soalan terdahulu. So, wait here. 3 tarik, keluar dulu. Tarik mesti keluar terdahulu. So, 1 January 2011 to 31st December 2015, 2010, 11 masih 11, 12, 13, 14, 15. 5 tahun. Makna sini sampai sini ialah 5 tahun. Sini sampai sini setahun sahaja. Maka pinjaman asas dia katakan apa? Pinjaman dibuat pada 1 Januari akan matang. Bayaran pinjaman adalah secara ansuran. Pinjaman
belum dijelas, maka ini adalah 5 tahun. Sebab dia belum jelas tahun ini. Jadi pinjaman asas 20,000. Kita tak perlu tolak 1 tahun sebab dia belum jelas. Ini soalan senang. Tapi selalu pelajar tak faham, mereka buat salah. Jadi 20,000 ini saya bahagi 5 tahun. Jadi sini menjadi 4,000. Dan liability bukan semasa guna 20,000 ini tolak 4,000. Jawapan dia 16,000. Okey. Dan pinjaman. Pinjaman sinilah 1 tahun. Jadi kita kira maksimum 1 tahun. Okey. So kira 1 tahun. 20,000 taraf berapa persen? 5%. Dia menjadi 1,000. Telah bayar 800. Belum bayar 200. Okay, I think if possible, pelajar mungkin boleh pause dan cuba buat contoh 8, 6, 7. Lepas itu, then you buka switch off again. You boleh tinjau jawapan daripada saya. Okay, jumpa lagi. Okay, I think pelajar sudah habis buat kerja bukan? Sekarang kita mula tinjau bagaimana buat soalan ini. Si masalah tarik selalu sangat penting. Ingatkan, sini berapa lama? Jangan malas. 1 July 01 to 30 June 02, 03, 04, 05, 06. Juga 5 tahun. So sini sampai sini 5 tahun. Dan sini sampai sini berapa tak lama? Pula 6 bulan. So, pinjaman dibuat pada 1 Julai akan matang pada 30 Jun. Bayaran secara angsuran pokok pinjaman belum dijelas. Maka ini ialah belum dijelas, ini ialah 5 tahun. Maka pinjaman asas ialah 30,000. Liability semasa 30,000 bahagi 5 tahun 6,000. Liability semasa bukan semasa 30,000 tolak 6,000 24,000. Okay. So patut bayar 6 bulan mesti kira 6 bulan. 30,000 taraf 5% times 6 divided by 12, dia menjadi 750. Telah bayar 550. Jawapan dia 200. Begitu senang saja. Pelajar juga boleh cuba contoh tambahan 7 jika nak sebelum kami tuntun jawapan saya. Tapi saya buat bagi kamu juga. Okay? Okay. Welcome back. Ini sampai sini mesti kira. 1 July 2010 sampai 30 Jun 2011. 11, 12, 13, 14, 15. 5 tahun juga. Sini sampai sini 6 bulan. Bukan. Sampai 20 Jun, so 1.5 year. 1.5 tahun. So, jadi pinjaman adalah secara angsuran maka dia sudah bayarlah. So, sini ialah 5 tolak 1.5, dia menjadi 3.5 year. 3.5 tahun. Okay? So, jadi
Jadi, kita nak kira balik jawapan dia. Kita akan guna 35,000 bahagi 3.5 darab 5. Dia menjadi 50,000. Ialah asal. So, pinjaman liability semasa, saya akan guna 50,000 divided by 5, 10,000. Jadi liability semasa, sini masih berbagi 35 tahun. Saya akan gunakan 35 tahun tolak 12 tahun pula. 1,000 tolak 10,000, 25,000. I tahu dia agak susah, cuba digest sebab bahaya. Jadi faedah atas pinjaman. Kita baca soalan. Faedah dicas kepada pinjaman asal. Pinjaman asal. Pinjaman asal rujuk kepada 50,000. So, 50,000 darab 10%. Lebih daripada 1 tahun, maksimum 1 tahun, 5,000. Okay. Then, dia sudah bayar 2,000. Bagi dia 3,000. Coba kasih saya L plus. Dan I think lepas itu, soalan ini lebih kurang sama dengan soalan tadi. Tapi dia hanya kira bagi pinjaman, iaitu sini kita gunakan 35,000. Ini kamu boleh try homework. Okay, boleh try daripada buku saya. Dan jawapan akan dibekal juga jika kamu nak. Dan yang lain soalan sudah menjadi tak begitu susah. I hanya nak kamu cuba buat sedikit. Sebagai contohnya sini. 1 Januari 2021, dia tak kira pinjaman. Dia nak hanya hitungkan pinjaman. Jadi sini sampai sini 1 tahun bukan? Kita gunakan 50,000 darab 10%. 5,000. Telah bayar? Tiada. Belum bayar 5,000. Senang saja. Akan tetapi soalan ini 1 Julai hingga sini setengah tahun. Jadi saya guna 20,000 darab 5% darab setengah tahun menjadi 1,000. Telah bayar 700, belum bayar 300. Ini soalan biasa yang senang. So, I think sampai sini sahaja. I harap kamu boleh cuba faham faedah atas pinjaman dan masalah pinjaman supaya kamu boleh buat baik-baik dalam SPM. Sekian, terima kasih. See you again.